Hello guys, kembali lagi dalam channel aku Cuba Jimat. Hari ini aku nak menerangkan tentang macam mana nak menukar ganti bateri lampu jalan solar jenis LED 100 watt ya. Sebelum ni dekat video part 1 aku ada menerangkan bagaimana cara kita nak buka cermin hadapan lampu solar, lampu jalan solar jenis LED ni. Aku ada menerangkan, korang boleh tengok kat video part 1 lah. So hari ni aku nak terangkan macam mana nak menukar ganti bateri yang lama kepada bateri baru. So antara sebab-sebab aku nak ganti bateri ni, pada mulanya aku tengok lampu ni dia tahan tak sampai pun 12 jam. Dia tahan dalam lingkungan 4 jam. Masa mula-mula beli dulu dia tahan dalam 6 jam. So lama kelamaan dia cuma bertahan hanya dalam 4 jam ke 3 jam. Around dalam, contohnya dalam pukul 10 dia on, dalam pukul 9 lebih ke pukul 10 dia akan padam. Dan lampu itu makin lama makin malap. So aku frust lah sebab hanya sekejap je kan lampu tu menyala. So aku cubalah barai dia nak tukar bateri tu. Tak tengok apa masalahnya. So firstly video ni agak lewat sikit aku buat sebab aku order barang-barang tu melalui online. Barang-barang ni kena order lah. So ambil masa juga. So kita tengok balik dia punya kapasiti bateri yang sedia ada. Ini bateri yang lama sedia ada, yang ada dekat dalam lampu LED 100 watt ni. Sebelum aku barai dia dulu. So kita tengok berapa kapasiti dia. Bateri yang asal ni. Kita tengok. Okey, bateri dia 3.2 volt, 1.5 Ah bersamaan dengan 1500 mAh lah. So 1500 mAh memang tak tahan lah kalau guna dekat lampu yang dikatakan 100 watt tu. Aku rasa tak sampai pun 100 watt sebenarnya sebab kecerahan dia tak pun cerah, tapi boleh lah. Tapi bila kita lihat, bila kita tukar kepada bateri baru, kita akan dapat kita akan dapati dia lebih terang tau. Okey, dekat bateri lama ni dia asalnya berbalut dekat sini, dia berbalut lah. So bila aku buka itu dia koyak, dia melekat dekat sini, dia melekat dekat sini, nampak? So bila aku buka dia koyak. So kita tengok apa yang ada dekat dalam dia. Okey, dekat dalam dia ni dia ada ni BMS. Nama dia ni BMS. So BMS ni dia fungsi dia untuk mengawal voltan semasa mengecas dan semasa discharge. Semasa mengecas tu bermaksud masa dia sedang charging melalui panel solar tu, semasa dia sedang charging, so dia akan protect lah jangan terlebih voltage. So kalau terlebih voltage akan merosakkan sistem elektronik pada lampu LED ni lah. So yang ini ada lah, yang ini ada BMS lah. Nama BMS tu, nama panjang dia Battery Management System. So ini bateri lama dia, tapi dan lepas tu aku beli bateri baru. Aku beli bateri baru yang kosong, yang jenis flat type lah, dan tak ada pun BMS ni. So BMS ni aku tambah, aku beli juga. Aku beli supaya dia dapat melindung lah board LED ni daripada rosak. So korang tengok dia punya ni, bateri ni. Susah nak fokus kamera ni. Okey, Samsung INR 26650. Model dia 26650. Okey, kapasiti bateri ni adalah 5000 mAh bersamaan dengan 5.0 Ah lah. So ini aku beli around dalam RM13, siap post lah dekat Shopee. Dan yang ini pula BMS tadi lah.
Aku beli dalam RM6 lebih, dapat 10 BMS. Kalau kita aku beli dekat Shopee, dia punya ni seller dia daripada overseas lah, daripada China lah. Kalau kita beli dekat Malaysia, dekat seller kat Malaysia, harga dia lebih kurang RM3 lebih lah satu. RM3 lebih satu. So bila aku harap bila tukar dengan bateri ni, dia akan jadi lebih tahan lah. Tapi sebelum korang nak tukar ni dan korang nak pasang BMS ni dekat bateri, korang kena tengok dulu mana satu positif, mana satu negatif. Okay. So dekat BMS ni sendiri pun ada menandakan yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Okay, boleh nampak tu. Okay, yang ini positif, yang ini negatif. So nanti dia akan jadi yang ini dia akan jadi positif dekat flat punya cap ni. Okay, dia akan jadi positif dan dia akan jadi negatif. So korang kena, sebelum korang nak pasang ni, disebabkan bateri ni dia jenis kepala dia jenis stainless steel, dan yang dia punya tempat solder ni timah. So jadi korang kena kikis lah, something, ambil satu kikis pakai kertas pasir ataupun ambil blade ni, pisau blade, korang kikis supaya bila korang cakar-cakar tu dah nampak kesan cala tu, korang boleh lekatkan lah menggunakan solder. So selagi korang tak cakar-cakar tu, memang tak boleh. Dan untuk dia punya solder punya ni, dia punya timah tu, engkau kena ambil yang jenis ada ni lah, yang boleh lekatkan dia tu. Dia ada dua jenis, satu yang jenis kering, satu yang jenis basah. Tak silap aku yang aku punya ni made in Japan lah, dulu aku ambil kat tempat kerja. Ini made in Japan ni memang bagus lah, senang lekat. Tapi kena pastikan solder pun jenis mahal lebihnya, dalam 600 watt ke atas. So kita tengok dulu macam mana cara kita nak lekatkan ni. Kita nak lekatkan, nak pasang bateri tu. Kau tengok. Yang ni tadi positif, yang ini negatif. So yang positif dia kita ambil yang warna merah lah. Selalunya memang standard color positif warna merah lah. Okay. Yang ni negatif. Standard color dia memang warna hitam lah. Okay, dia dah melekat. So bila dah melekat, kita cuba test dia, boleh tak dia menyala. Okay, kenapa dia tak menyala? First kita buat dia tak menyala. So yang ini dia punya solar panel, korang kena terbalikkan ke arah cahaya ataupun tempat yang terang supaya dia dapat detect lah. Dia dapat detect. Okay, nampak tu, dia kena detect dulu. Kalau dia tak detect, dia tak boleh nak reset. So bila kita dah nampak tu menyala, kita cuba padamkan. Kita cuba terbalikkan balik. So dia menyala kan. Bila dia dah menyala tu, sepatutnya dalam keadaan terang macam ni dia padam. Okay, padam. Tapi lampu kat situ masih menyala So kita cuba pakai remote. Kita cuba sama kita on. Nampak dia sendiri, dia on off. Dia nak kena reset benda ni sebenarnya. Jangan terkejut jangan terkejut. Dia biasa ni. Ini simptom biasa. So jadi kita tekan remote. Kita off, kita on. Tengok. Bila tekan remote off pun kadang-kadang tak jadi. Tengok tak jadi ni. Dia cuba tekan on. Tekan on pun tak jadi. Tekan off, okey jadi. On, lambat, tak jadi. So cara dia macam mana aku nak tunjuk? Cara nak buat dia. Dia akan nyala sendiri ni. Dia akan nyala sendiri. Cara dia, kita pergi dekat remote.
Okey, kita buka bateri dia. Dapat dia dah padam kan? Kejap padam, kejap menyala lampu tu. Kita buka bateri. Dia pasang semula bateri ni. Kita pasang semula bateri ni. Okay, kita macam reset remote dia lah. Bila remote dia, memori dia dah habis, kita macam reset. So, nanti dia akan balik to back to normal lah. Pastikan pasang remote ni betul lah. Jangan salah. Okay, ini semua murah ni, cap ayam ni lampu. Remote cap ayam. Okay, kita cuba test on. Remote tak masuk betul ni. Okay. Padam balik. Okay, kita balikkan ni. Bila kita dah reset remote, kita terbalikkan. Tengok dia terang. Sebelum ni tak terang tau. Kita off kan. Nampak korang tengok. Mata aku pun dah silau. Kita tengok. Dah tak ada dah. Bila kita off, dia dah padam. Sebab kita dah reset remote ni tadi. So, kita cuba on. Okay. Mungkin tak kena kat dia punya ni, sensor. So, kita cuba off. Okay. Kita cuba on. Dia ambil masa juga sebenarnya ni. Sebab bateri baru Okay, ni dia charging. Okay. Kita cuba dalam keadaan dia ni lah. Ada charging. Kita cuba on. Okay, jadi kita cuba off. Okay, boleh. So, kenapa lampu ni menyala? Sebab dia menandakan bila ada cahaya tu, maknanya dia aktif lah. So, kita cuba on. Okay, menyala. Kita cuba letak malap. Okay. Okay, yang ni bawah ni malap. Terang. Okay, terang. Lepas tu kita select auto. Okay, bila select auto, secara automatiknya, dia dapat detect cahaya. Panel ni dapat detect cahaya. So, dia tak akan menyala. So, maksudnya lampu ni pula, hijau dan merah ni, maknanya bateri ni dalam keadaan penuh. Dalam keadaan full. So, lampu ni akan menyala. Apabila bateri ni berkurangan, lampu ni dia akan ikut step lah. Bila dia kurang, tengok level mana. Sini ada 1, 2, 3, 4 lampu merah. So, bila bateri ni berkurangan, dia akan tunjuk di level mana sekarang kadar bateri tu yang ada lah. Kapasiti bateri tu. So, contohnya, dia berada di nombor 2. Maknanya dia kurang 2 lah. Dia kurang 2 kat sini. Kurang 2 lah. So, dia nak penuhkan dia. Dia kena charging sampai 2 dan sampai 2 level ni. So, dia akan level ketiga dengan keempat dan kemudian bila penuh dia akan menjadi lampu warna hijau lah. So, kita try on balik. Okay. Kita try off. Okay. So, kita tengok. Okay, kita nak sekarang kita nak test auto. Auto. Kita letak mode auto. Nampak? Dia menyala sendiri. Sebab apa? Bila kita letak pada mode auto, lampu ni panel solar ni menjadi gelap. Dia detect macam malam lah. So, dia akan automatik menyala. So, bila kita terbalikkan solar panel ni, dia detect macam waktu pagi. So, dia akan padam. So, bateri dalam keadaan penuh. Okay. Aku nak bagi tahu korang. Yang bateri ni kena berhati-hati ketika kita tukar. Sebab 5000 mAh ni kapasiti dia agak besar. Jika salah, boleh meletup, boleh panas, boleh terbakar. Bukan terbakar pada equipment ni, rumah pun boleh terbakar. Jadi, kita kena berhati-hati semasa nak tukar bateri ni. So, dekat bateri ni, kalau kita tengok dekat BMS ni, dia dekat sini dia punya apa? Dia punya strip ni tak ada penebat. Jadi, korang kena pasang penebat. Wajib pasang penebat supaya dia tak touching dekat body ni. Bila body ni bersifat negatif. Apabila lama kelamaan dia duduk kena panas, dia akan reput. So, benda ni akan touching. Korang punya bateri pun boleh rosak. Korang punya lampu pun silap-silap boleh terbakar. Jadi, macam mana nak buat? Ambil black tape. Kita tapekan lah dia. Kita tapekan dia supaya dia tak touching body lah.
So sekarang lampu ni bila kita dah buat semua tu, kita kena tape lah lampu ni. Kita kena tape macam ni. Kita tape sampai habis. Sekiranya korang ada cara lain yang boleh, yang lebih selamat, korang boleh gunakan. Tak ada masalah. Kalau korang tak nak buat banyak kerja lah, itu tak ada masalah. Macam ni pun bagi aku dah okey lah. Sebab banyak dia punya ni kita dah pasang penebat. So dekat sini pun pasang penebat. Bila semua ni dah siap, boleh lekatkan di kawasan ni. Lekatkan semula di kawasan ni. Okey, lekatkan macam tu. Dan bila dah siap, kita pasang balik cover. Kita pasang balik cover kat sini. Cover ni ada kat sini. So lepas tu, kita nak pasang dia punya cermin ni, pastikan yang di antara lurah-lurah ni, kita kena kikis dulu, buang silikon yang lama tu, supaya gam ni dapat melekat dengan kuat lah. Ok, sekarang ni kita tengok dia punya charging amp dia berapa. Aku on. Tadi kita dah set auto kan, on dia nak masa. Ok, kadang-kadang remote jenis macam ni yang cap ayam ni, kalau kau rasa memang bukan premium punya, nak ringan, kalau jatuh pun boleh rosak, aku rasa lah. Biasalah kan barang murah, aku beli ni lebih kurang dalam RM60 je, tak silap aku lah RM60. So kita ambil multimeter kita, clamp meter, kita ambil bahagian M, tapi M dia starting 2M. Aku rasa takkan dapat penuh dia punya bacaan dia berapa. Dia punya M lebih kurang dalam 0.2 ke 0.3 macam tu. So sini AC kita select kepada DC. Ok, so kita clamp pada kabel merah dia. Kita tengok berapa dia punya kabel positif. Oh, 0.851. 0.851 dia punya ni lah, dia punya M kuat juga So kita cuba test pakai mode. Kita cuba pakai mode yang lampu ni, lampu yang tidak cerah, mode tidak cerah. Ok, dia turun, nampak? Dia turun 0.4. Maknanya sekarang ni benda lampu yang kita beli ni tak menipu lah. Maknanya dibuktikan dengan ammeter. Bila kita yang tadi aku tekan yang ni, button ni kurang cerah. So kita ambil mode cerah pula, kita tengok. Ok, so lebih kurang 0.8 M lah, 0.8 M. So dekat sini kita dah nampak, kau pun boleh tengok dekat kamera, dia cerah dengan tak cerah. Kita test balik, nampak? Dia turun daripada 0.8 kepada 0.4, lebih kurang macam tu. So lepas kita buat ujian pada tu, kita buat ujian pada dia punya voltage pula, berapa voltage yang kita dapat, untuk membuktikan dia betul ke tidak. Ok, kita select kepada volt, kita ambil DC ya. Ok, terang sangat lampu ni, jadi tak nampak. So pastikan positif dengan negatif betul. Positif yang ni daripada bateri, negatif daripada bateri. Ok, 0.4 lebih kurang dalam 0.4 sebenarnya tu titik perpuluhannya, 0.4 volt. Ok, kita cuba ambil mode terang, mata pun tak nampak. Ok, samalah 0.4 volt. Kita cuba lagi mode tak terang, mode sederhana, mata pun dah silau ni. Ok, 0.405 lah macam tu, something. So kita off lah. Ok, kita off pun dah jadi. So dah jadi. Bila kita dah buat testing macam ni, kita perlu cabut solar panel lah. Bila kita cabut solar panel ni, dia akan menyala tau sebenarnya. Dia akan detect gelap lah. Oh, tak detect tak detect. Selalunya ok, dia tak akan selalunya bila kita cabut dia akan detect tu gelap, dan dia akan dicas sendiri lah. Tapi kali ni mungkin aku tak terbalik dengan panel ni. Ok, jadi bagi aku, korang kena buat ni dengan berhati-hati.
bateri pun tak panas, supaya mengelakkan kebakaran lah. Walaupun sungguh pun dia 3.2 volt 5000 mAh, tapi potensi untuk lampu ni terbakar ada, meletup pun ada. Dia punya dia punya LED board rosak pun ada. Supaya buat dengan berhati-hati lah. So bila kita beli lampu ni, kita expect dekat dia punya direction. Dia cakap lampu ni boleh pergi dalam 8 ke 9 jam. Sebenarnya tak betul. Sebenarnya bila lampu yang murah macam ni, 70-80 ringgit macam ni, kita kena keluar modal sikit untuk kita upgrade supaya dia lebih tahan lah. Lampu ni kita boleh guna kat mana-mana, sama ada kita nak pergi camping, kita nak pergi hiking, kita nak pergi memancing, boleh. Cuma lampu ni dia punya kontrol tu, dia tak dapat kontrol, kecerahan dia agak minimum lah. Dia minimum pun masih terang lagi dan masih silau dan sakit mata lah untuk menerangi kawasan kemah ataupun kawasan kita nak kita beriadah tu boleh lah. Tapi untuk kalau kita nak betul-betul nak guna untuk memancing, takut kawan silau. Memang terang tapi kawan silau. So untuk lampu ni, kalau dia punya yang ini, dia punya LED board rosak, kita pun boleh beli online dalam RM15, lebih kurang macam tu. So aku akan buat satu review lagi tentang yang 200 watt punya lampu lah. 200 ke 300 macam tu. So dia tak dapat charging Dia tak dapat charging, so aku rasa dia punya diode untuk charger ni rosak. So nanti aku akan buat review yang tentang tu. Aku harap dengan cara macam ni korang boleh berjimat. Jangan buang. Jika ada lampu solar ni, lampu solar jenis jalan, lampu solar jenis spotlight, jika dia rosak, tak menyala, korang jangan buang. Sayang. Kalau dia punya panel kaca ni pun pecah pun korang jangan buang. Kita boleh custom pakai plastik, pakai fiber ke, pakai akrilik ke, kita boleh buat. Korang jangan buang. Jika korang buang, menjadi satu kerugian lah, sebab kita walaupun harga RM60, kita boleh modify. Kalau solar panel pun rosak, kita pun boleh beli, ataupun kita modify, kita pakai USB, kita buat satu kabel lagi, pakai kabel ni pun boleh, kita tukar kepada USB punya, walaupun dia bulat macam ni 2 pin, kita boleh pakai kabel USB modify, kita boleh charge. Lepas tu kita boleh guna lagi. Jangan buang, sayang duit kita. Aku tengok ramai yang buang benda ni, ramai yang anggap benda ni rosak tak boleh repair, ramai yang putus asa. Tapi sebenarnya tak. Duit gaji kita tu kita kumpul sikit-sikit, beli solder murah je. Solder kalau satu set tu lebih kurang dalam RM40, complete set kau boleh dapat solder. Lepas tu yang board ni semua murah sebenarnya. IC ni pun murah dalam RM2 ke RM3 macam tu. Bateri ni lah agak mahal sikit, tapi jangan risau, kumpul sikit-sikit boleh. Aku nak bantu semua orang berjimat. Banyak lagi video-video aku nak bantu semua orang berjimat. Semua yang tak tahu boleh belajar. Mana yang dah tahu tu janganlah kecam aku, sebab ada orang yang masih tak tahu, masih ada orang yang tak faham. Apa-apa soalan boleh tanya aku. Okey, cukup setakat hari ini aku share video aku ni. Kita akan kembali kepada next video, kepada tutorial, kepada benda-benda baru. Diharap korang boleh share. Kalau tak faham tak apa, tengok video aku dan boleh share dengan orang. Mungkin orang lain dapat idea, dapat ilham, dia boleh belajar satu benda yang baru. Okey, bye bye. Assalamualaikum.